感谢上帝，今天我们联合崇拜。 Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kebaktian gabungan. 我们在这几个月在讲上帝给教会信仰的大更新。 Beberapa bulan ini kita membicarakan tentang perubahan besar yang Allah berikan kepada manusia di dalam hal iman kepercayaan. 这会讲到的第11世纪一个很大的神学家， Pada yang terakhir kita membicarakan seorang teolog yang sangat besar di abad ke-11. 在他以前有500年，整个基督教界没有出过大的思想家。 Sebelum dia ada waktu selama 500 tahun tidak muncul pemikir-pemikir yang besar. 也就是奥古斯丁在第5世纪离开世界， Yaitu pada abad ke-5 di mana Agustinus meninggal. 到了安瑟伦的时代，是在第14届他生下来的。 Sampai ke zaman Anselmus itu dia dilahirkan pada abad ke-11. 呀，然后他在差不多70多年的时间活在世界上， Dan dia hidup selama 70-an tahun. 他有个很重要的神学思想， Dia mempunyai satu pemikiran yang sangat penting di dalam hal 对 teologi. 教会历史有很重要的更新的作用。 Dan juga mempunyai satu fungsi yang sangat penting di dalam sejarah gereja. 就是有关于基督论的事情。 Yaitu dalam hal tentang Kristologi. 基督论在第1到第2世纪、第3世纪有很大的辩论。 Di dalam abad pertama, kedua, dan ketiga hal Kristologi mendapatkan perdebatan yang sangat besar. 但是多数是提到人性、神性跟耶稣位格的问题。 Tetapi kebanyakan mereka memperdebatkan tentang sifat Allah dan sifat manusia daripada Yesus. 基督曾经在地上与我们一同生活， Kristus pernah di dalam dunia hidup bersama dengan manusia. 他一定是人。 Maka pastilah dia adalah manusia. 基督行了许多的神迹， Dan Kristus telah melakukan banyak 而 mujizat. 且他讲话的权威完全超过人的范围， Dan perkataannya itu melampaui semua wilayah manusia. 所以基督一定是神。 Oleh karena itu Kristus pastilah Allah. 那么这一位又是人又是神的上帝， Dan Allah yang juga adalah Allah dan manusia ini 成为全人类对他信仰，也成为教会所有信徒的一位主。 dan juga telah menjadi Tuhan bagi seluruh umat manusia dan juga iman kepercayaan di dalam gereja. 他又是上帝又是人。 Dia adalah Allah dan juga adalah 那么 manusia. 基督教怎么去了解这位神人二性独一的中保呢？ Lalu bagaimanakah di dalam kekristenan mereka mengerti akan pengantara yang mempunyai dua natur, yaitu natur Allah dan natur sebagai manusia ini? 在前面3个世纪对基督论有很多的辩论。 Oleh karena itu 3 abad itu terjadi perdebatan yang sangat banyak terhadap Kristologi. 教会也产生了好几次的大公会议。 Dan di dalam gereja juga telah terjadi konsili-konsili yang besar beberapa kali. 其中最重要的应当是亚他那修的信经。 Di antaranya yang paling penting adalah credo tentang Athanasius. 为什么亚他那修信经很重要呢？ Mengapa credo Athanasius itu sangat penting? 因为他活在世界上的时候，他反对一个很重要的人，结果把他打倒了。 Karena pada waktu dia hidup, dia menentang seseorang yang sangat besar, akhirnya dia menjatuhkannya. 那个人叫做阿rius。 Orang itu bernama Arius. 阿rius相信耶稣是人，但是他不相信耶稣是完全的神。 Arius percaya bahwa Yesus adalah manusia, tetapi dia bukanlah Allah yang sempurna. 但他影响力太大了， Tetapi pengaruhnya terlalu 所以 besar. 差不多全世界的教会都走了阿rius的道路。 Oleh karena itu hampir gereja-gereja di seluruh dunia itu mereka menganut caranya pemikiran daripada Arius. 那么阿达那修年纪比阿rius年轻很多， Athanasius jauh lebih muda dari Arius. 所以从人的看来，他是对老人家没有礼貌。 Oleh karena itu dari pandangan manusia orang melihat bahwa dia kurang sopan terhadap orang tua. 但从上帝的眼光来看，他是真正持守正统信仰的人。 Tetapi dari pandangan Allah, dia sesungguhnya adalah orang yang mempertahankan iman yang murni dan ortodoks. 阿塔那修讲这句话， Athanasius mengatakan satu kalimat, 他一定要为信仰正统性征战到底。 bahwa pastilah dia harus berperang sampai akhirnya demi ortodoksi daripada iman itu. 因为他反对亚流， Karena dia menentang Arius, 所以得罪了很多当时的政府官长。 maka dia telah bersalah pula pada para pejabat pada masa itu. 所以呢，
阿塔纳修这个年轻的基督徒被流放离开他的家乡有好几次的时间。 Oleh karena itu Athanasius seorang yang Kristen yang muda ini akhirnya dia dibuang ke dalam waktu yang cukup panjang. 不可以回家， Dia tidak diizinkan untuk 但 kembali, 他再跑回来， tetapi dia akhirnya kembali 再 lagi. 征战， Dia berperang lagi 再被流放， dan dia dibuang lagi 再跑回 dan 来， dia kembali 他 lagi 永远不放弃为信仰征战。 dan selamanya dia tidak melepaskan dia punya semangat untuk berperang demi iman. 有一天他回来的时候， Suatu kali ketika dia 有 kembali, 个老人家看见他， ada seorang tua yang 他 melihat 说 dia. 亚他那修，亚 Dia, 他那修， dia mengatakan Athanasius, 你 Athanasius, 知道不知道？全世界都在反对你。 tahukah engkau bahwa seluruh dunia sedang menentang engkau? 他听了害怕吗？ Apakah setelah mendengar dia takut? 没有。 Tidak. 他说啊， Dia mengatakan, ha? 全世界都反对我。 Seluruh dunia menentang saya kah? 好， Baik, 我就决定反对全世界。 maka saya memutuskan untuk menentang seluruh dunia. 这样的青年人，你有没有在 GRE？ Apakah pemuda seperti ini ada di GRI? 你有没有这样的勇敢反对全世界错误的信仰？ Apakah saudara mempunyai keberanian seperti ini untuk menentang kesalahan seluruh dunia? 如果教会没有持守上帝所给我们正统的信仰， Jikalau gereja tidak mempertahankan iman ortodoks yang Allah berikan kepada kita, 教会就没有办法成为上帝在地上的见证人。 maka gereja tidak mungkin menjadi saksi daripada Tuhan di dalam dunia ini pula. 那有一些很有影响力的传道人， Dan ada sebagian hamba Tuhan yang mempunyai daya pengaruh yang 他们 besar. 用错误的信仰来影响教会。 Mereka dengan iman kepercayaan yang salah, mereka mempengaruhi gereja. 很多人听他不管怎么分辨，也不管怎样反驳， Banyak orang yang mendengarkan, mereka tidak bisa membedakan, mereka juga tidak berani 他 memperdebatkannya. 们就赞成了， Mereka hanya menyetujui, 他们就接受了， mereka hanya menerima. 也就把这种错误的信仰成为他们思想对上帝的关系。 Akhirnya iman kepercayaan itu mereka anut dan mereka pakai sebagai hubungan mereka dengan 他 Allah. 的教会就慢慢离开上帝的真理， Maka akhirnya gereja pelan-pelan jauh daripada kebenaran 跟 Tuhan. 世界同流合污。 Mereka ikut kepada arus zaman di dalam dunia 结 ini. 果基督教的信仰呢，不是圣经的真理， Akhirnya iman kepercayaan kekristenan bukan lagi kebenaran Alkitab. 基督教所思想的是世界上那些不信的人头脑所想的东西。 Dan yang dipikirkan oleh kekristenan adalah otak-otak pemikiran yang didapatkan di dalam dunia pada umumnya. 教会的失败不是从财政开始， Kegagalan gereja bukan dimulai dari bendahara. 教会的失败不是从组织开始， Kegagalan gereja bukan dimulai dari 教会 organisasi. 的失败不是从人际关系开始， Kegagalan gereja bukan dimulai dari hubungan antar manusia. 教会的失败从信仰的堕落开始。 Tetapi kegagalan gereja dimulai daripada jatuhnya di dalam hal iman 上 kepercayaan. 帝把他的启示赐给我们， Allah memberikan wahyunya kepada kita. 是跟所有人的思想、人的宗教是不一样的。 Itu berbeda dengan semua pemikiran dan agama manusia. 如果我们不接受神所启示的真 Oleh 理， karena itu kalau kita tidak menerima kebenaran yang Allah wahyukan kepada kita 我们就 itu, 走了世界宗教的路线， maka kita mengikuti jalan 我 duniawi. 们的信仰就慢慢偏离真理了。 Maka iman kita pelan-pelan akan jauh dari kebenaran. 每一个时代， Maka di dalam setiap 一定 zaman 要有勇敢的人出来， pasti haruslah muncul orang yang berani. 看清信仰走错的路在哪里， Mereka melihat dengan jelas di manakah kesalahan 那 dalam 么 hal 他们勇 iman. 敢站起来为上帝征战， Dan mereka dengan berani berdiri berperang demi 为 Tuhan. 保守真理的信仰征战。 Mereka berperang demi mempertahankan iman kepercayaan. 感谢上帝。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 亚他那修是所有历史中间最成为我们榜样的青年人。 Athanasius adalah seorang pemuda yang paling mempunyai teladan hidup bagi kita sebagai seorang Kristen. 政府认为他搞乱教会， Pemerintah menganggap dia mengacaukan gereja. 政府认为他危害教会的治安， Pemerintah menganggap dia mengancam keamanan daripada gereja. 把他赶出去， Oleh karena itu dia diusir 再跑回来， dan dia kembali lagi. 再赶出去， Diusir lagi, 再跑回 dia 来。 kembali lagi. 他被流放好几次， Beberapa kali dia diusir, 总是回到原来的地方。 tetapi akhirnya dia tetap kembali kepada tempat 看到 semula. 哪一个牧师讲错道， Dia melihat di manakah hamba Tuhan yang berkhotbah salah, 哪一个主教走错路， di manakah uskup yang salah jalan, 哪一个教会信错圣经， gereja mana yang salah di dalam iman mereka terhadap 他 Alkitab. 的
转过来 dan dia mengembalikannya 带领信徒回到真理。 dan dia memimpin umat yang percaya kembali kepada kebenaran. 今天这样的传道人太少了， Hamba Tuhan yang seperti ini hari ini terlalu sedikit. 这样的青年人太少了， Pemuda yang seperti ini terlalu 所 sedikit. 以教会不会复兴。 Maka gereja tidak bisa ada kebangunan. 我们感谢上帝， Tetapi kita bersyukur kepada 在 Tuhan. 结果呢，上帝赐福， Akhirnya Tuhan 使 memberkati 这个教会在加卡达地方站立起来了， sehingga gereja ini boleh berdiri di Jakarta 很少的会友， dari jemaat yang sangat 变得 sedikit. 越来越多，越来越多，越来越多， Sekarang semakin banyak dan semakin banyak. 从被人家轻看， Dari dihina orang 我们一直坚守真理。 dan kita terus mempertahankan 很 kebenaran. 多的教会不管我们， Banyak gereja yang tidak menggubris kita. 我们也不睬他们， Kita juga tidak 我 menggubris 们 mereka. 只想讨上帝喜悦。 Kita hanya ingin mendapatkan perkenanan 如 Tuhan. 果神与我们同在， Jikalau Allah menyertai kita, 别的教会不喜欢的我们不要紧， gereja yang lain tidak senang kepada kita tidak apa-apa. 别的教会的联盟的总会不承认我们也不要紧， Persekutuan daripada gereja yang lain tidak mengakui kita juga tidak 因 apa. 为我们一定要守住圣经的真理。 Tetapi kita tetap harus mempertahankan kebenaran di dalam 这 Alkitab. 个教会现在已经34年了， Gereja ini sudah 34 tahun. 在这34年的中间， Di tengah-tengah 34 tahun 有 ini 很多的风波， ada banyak gelombang, 很多的攻击， ada banyak serangan, 很多对我们不满意的事情。 ada banyak hal-hal yang orang-orang tidak senang kepada kita. 我不管， Saya tidak peduli. 无论如何， Bagaimanapun 我 juga 们要坚定信仰，反对错误的思想。 kita harus berdiri teguh terhadap iman dan kita menentang semua kesalahan di dalam 然 hal 后我 iman. 们请最好的教授到我们的神学院 Dan 来， kita mengundang dosen yang paling baik untuk mengajar di sekolah 他们 teologi. 把纯正的信仰教导给我们， Dan mereka mengajarkan iman yang murni ortodoks kepada 我 kita. 们的学生在里面上课， Dan mahasiswa kita belajar di sana. 领受真理， Mereka menerima kebenaran. 一个一个站起来为信仰来征战。 Dan akhirnya satu persatu mereka berdiri untuk berperang demi iman. 感谢上帝 Kita bersyukur kepada 你 Tuhan. 们没有从起初参加这个教会的人， Orang-orang yang tidak ikut dari awal di dalam gereja 你 ini, 们从来不知道我们受过的征战、受过的挑战是多么的困难。 maka saudara tidak akan merasakan pengalaman ataupun tantangan yang pernah kita alami itu semua. 现在我已经年老了， Sekarang saya sudah lanjut usia. 上帝还让我在这个教会做领导的工作， Tuhan masih mengizinkan saya untuk menjabat kepemimpinan di dalam gereja 我的 ini. 责任还没有结束， Tanggung jawab saya belum selesai. 我们的征战还没有结束， Peperangan kita belum berhenti. 我们护卫真理的这个勇气还继续存在。 Dan semangat kita membela kebenaran ini masih tetap ada. 感谢上帝 Kita。bersyukur kepada Tuhan. 当我要建这个礼拜堂的时候， Ketika saya mau mendirikan gereja 我要 ini, 先得到政府给我们的准字， kita terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari 所 pemerintah. 以我到政府那里去。 Maka kita pergi ke pemerintahan. Saya mau dirikan gereja Reform Injili, 我们要建ini 归正福音教会， bukan hanya di satu tempat, 不仅是在一个地方， akan berada di seluruh Indonesia. 可是将要在全印尼。 Pemerintah bagaimana menjawab? 然后政府怎么回答呢？ Stephen Tong, saya kenal kamu. 唐崇荣，我认识你， Kamu orang yang berani. 你是一个勇敢的人， Kamu orang yang tegas. 你是一个很肯定的 Kamu 人， orang yang memegang kebenaran dengan sangat teguh dan tidak 你 kompromi. 是坚守、执守这个真理的人，从来不妥协的人。 Tapi tahu tidak, orang Kristen sudah banyak di Indonesia. 可是你知道吗？在印尼已经有很多基督徒， Mengapa perlu kamu untuk mentegakkan sesuatu kebenaran? 为什么还需要你来建立这个真理呢？ Apakah semua gereja tidak ada kebenaran? 难道所有的教会都没有真理吗？ Saya bilang tidak. 我说没有， Semua gereja ada kebenaran. 所有的教会都有真理。 Tetapi banyak orang pimpinan gereja sudah mulai menyeleweng. 可是有很多的教会的领袖们已经开始走 Dan 偏， banyak anggota tidak sadar. 有很多会友们他们不觉悟， Sehingga gereja di dalam kebahayaan. 因此呢，教会在危险当中。 Jadi bagaimana? 那么要怎么办呢？ Saya akan dirikan gereja Reform Injili Indonesia. 那么我说对他说，我要建立印尼归正福音教会， Menantang ajaran yang salah. 来挑战这些错误的教导。 Wah, pemerintah mendengar. 政府听了， Jangan bikin kacau. 不要使到这个混乱的情形， Jangan bikin
perselisihan, 不要造成这个纠纷， mesti rukun agama, 必须要和谐， mesti damai di gereja. 必须要在教会里面有和平。 Saya bilang saya tahu Pak, 我说我知道的， tapi saya juga tahu harus bagaimana berperang untuk membela kebenaran 可是 Alkitab. 我也知道说应该要怎么征战，为了要来辩护这个真理。 Kamu masih muda, 你还是年轻， kamu kira kamu lebih baik dari gereja lain? 你以为你比别的教会还更好吗？ Saya bilang tidak. 我说不， Saya tidak lebih baik, 我没有比别人更好。 tapi kebenaran Alkitab lebih baik dari ajaran-ajaran yang salah. 可是真理的圣经的真理比所有的错误的教导还要更好。 Saudara akhirnya belum dikasih izin. 到那个时候，他们不发放这个准 Kalau 字， belum dikasih izin, 如果没有发放给我们准字， kita juga boleh mulai gereja. 我们也可以开始这个教会的活动。 Tetapi kesulitan akan lebih banyak. 可是我们所面对的这个困难也会 Maka 更 saya 多， tunggu terus. 因此呢，我们就一直等待。 Setelah mengadakan seminar pembinaan iman Kristen, kira-kira 5 tahun, 我们大概用5年的时间举办了信仰的这个讲座。 saya datang kepada pemerintah. 我之后我就到这个政府官员去。 Pak, malam ini saya datang sengaja untuk minta izin bangun gereja Reform Injili. 我对他说：“我今天晚上来到你的面前，我们就是要申请这个准字，要来建立这个教会。 Waktu itu kita belum ada majelis, 那个时候我们还没有知识部， belum ada tua-tua, 我们还没有这个长老， belum ada 我 organisasi, 们还没有组织， belum ada izin. 我们还没有这个准字。 Bapak, saya harap engkau memberi izin untuk dirikan gereja Reform Injili Indonesia. 先生，我希望你能够发放给我们建立这个印尼归正福音教会的 Pak 这个准 Stephen 字。 Tong, jangan. 唐从容，你不要这样子做。 Saya tanya kenapa? 我问他说：“为什么呢？ Dia mengatakan karena di Indonesia ada satu Katolik tidak pernah pecah. 他说在印尼有一个天主教会，可是从来没有分裂。 Ada 257 Protestan, semua pecah belah. 有257个基督教的这个宗派，可是都是分裂的。 有257个改教的或者是基督教的教会都是分裂的。 Gereja Protestan ada 257 semua pecah. Saya sudah kasih izin 257 sinode. 我已经发放给257个总会， Sudah cukup. 已经够了， Tidak usah dirikan gereja 不 baru. 再建立新不需要再建立新的教会， Gabunglah sama GPIB, HKBP, GKI yang lain. 你就并注在其他的教会的组织里 Tidak 面去吧， usah KRI. 不需要这个印尼归正福音教会了。 Saya bilang, Pak, saya tetap minta Bapak memberi izin KRII. 我对他说：“先生，我仍旧向你要申请这个印尼归正福音教会成立的这个准字。 Lalu kalau orang mau cari kebenaran, 然后，如果一个人要寻找真理， apakah itu dosa? 难道那个是罪吗？ Tidak kan? 没有，不是。 Kalau bukan dosa, Juga boleh bukan- tidak orang mencari kebenaran? 如果不是罪的话，那一个人寻找真理可以吗？你们回答， Boleh tidak? 可不可以一个人寻找真理呢？ Betul tidak? 对不对呢？ Boleh tidak? 可以吗？ Boleh. 可以的。 Mau cari di kebenaran? Mau cari di mana? 要在哪里寻找呢？ Ini sama seperti zamannya Yohanes Pembaptis. 这个就是施洗约翰的时代相 Yohanes 同的。 Pembaptis tidak tarik orang. 施洗约翰从来没有吸引任何的人，没有租任何的地 Dia 方， tidak ada uang yang banyak. 他没有很多足够的 Dia 钱， cuma berteriak di padang belantara, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. 他只不过在旷野大声的喊叫说：“你们应当悔改，因为上帝的国近了。 Orang di padang belantara ”所有的人在这个旷 yang 野， lewat jalan pergi kota lain. 他们经过那个地方要到别的地方去的时候，他们很惊讶。 Ada seorang berteriak dengan suara keras, bertobatlah kamu. 有一个人大喊的在那里喊叫说：“你们应当悔改。 Waktu Yohanes berteriak, ”当施洗约翰大喊的时候， orang mendengar 人人听见， cuma dua, 只有2 yang 个。 teriak, yang dengar. 大喊的人、听的人， Apakah hanya dua? 难道只有2个吗？ Ada yang ketiga. 还有第3个。 Ketiga itu siapa? 第3个的是谁呢？ Tidak kelihatan. 我们看不见， Itu Roh Kudus. 那个就是圣灵。 Roh Kudus bekerja di dalam hati orang yang dengar firman. 圣灵在定上帝道的人的心里动工， Dengar baik-baik. 你们好好的听， Ini kebenaran. 这个就是真理， Terimalah. 你要接受它， Bertobatlah. 你要悔改。
kembalilah. 你要回转。 Oh manusia waktu itu hatinya seperti tertusuk oleh peso-peso. 那个时候人的心像被刀刺透一样， Mereka akhirnya datang lagi dengar, 到最后他们又再来听， datang lagi 他们 dengar. 又再来听， Panggil orang lain, 他们又叫别的人， bawa kawan 他们 lain. 带他们其他的朋友， Datang dengar 他们 lagi. 一起来领。 Akhirnya padang belantara lebih ramai dari pasar. 最后呢，这个热闹， Yohanes Pembaptis lebih disambut dari para presiden. 施洗约翰被欢迎，超过这个总统被欢迎。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， saya kasih tahu terus terang. 我坦白的跟你说 Kalau 听， saya setiap minggu memberitakan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, engkau akan datang terus. 可是如果我每个礼拜天是传讲上帝的话语，上帝的话语，那你就必须会常常来听。 Yohanes Pembaptis menarik anggota gereja lain, 施洗约翰有吸引别的教会的会友吗？ 有没有拉？有没有拉别的教会的会友？ Tidak perlu. 不需要的。 Karena apa? 为什么呢？ Tuhan menyertai dia. 上帝与他同在。 Semua hamba Tuhan yang sekolah teologi dengar ya. 所有念神学的神仆，请你听。 Kalau engkau disertai Tuhan, 如果上帝与你同在的 engkau 话， akan menarik banyak orang kembali kepada Tuhan. 那么你就会吸引很多人回到上帝的面 Tapi 前。 sekarang pendeta tidak berkuasa. 可是现在的传道人，他们没有这个能力 Sama，sekali kurang kekuatan menarik orang. 他们完全没有这个能力来吸引人。 Saya tadi baru bicara sama seorang hamba Tuhan. 我刚才才跟一个传道人 Engkau 说， berdiri di mimbar, mata tak pernah melihat pendengar. 你站在讲台，可是你的眼睛没有关注这个会 Orang 众， datang sini untuk pamer. 人家来到的这个地方是要来发 Mereka 扬 mau 自己吗？ dengar firman Tuhan. 他们来这里要 Kalau 听上帝的道。 engkau mewakili Tuhan, perhatikan pendengar. 如果你是代表上帝的话，你要注意你的听众。 Hal ini aja kalau tidak bertobat, engkau tidak layak naik ke mimbar. 连这一点，如果你不悔改的话，你就不配上讲台。 Yohanes Pembaptis tidak ada uang, 施洗约翰没有钱， tidak ada militer, 他没有军事， tidak ada kuasa, 他没有任何的权柄， tidak ada orang besar. 他没有大人物， Seorang diri berdiri di padang 他 belantara. 就是单独的一个人在旷野那里站住。 Teriak. 他大喊的说 Menteriakan apa?：“ 他为什么是大喊呢？ Menteriakan pentingnya dia? Tidak. 他为他自己的利益来大喊吗？不， Menteriakan hari depan dia? 他 Tidak. 为他的前途来大喊 Dia 叫吗？不， menteriakan setiap orang harus bertobat. 大喊就说他每一个人必须要悔改。 Setelah orang dengar, 人人听了之后， Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. 圣灵就在人的心中动 Lalu 工。 mereka pulang tak bisa tidur. 那么他们回家就不能睡着。 Saya harus bertobat. 我必须要悔改。 Bagaimana bertobat? 我怎么悔改呢？ Mengapa bertobat? 为什么悔改？ Apa itu pertobatan? 悔改是什么 Yang 呢？ datang lagi 那么 dengar. 他们就再来听 Yohanes。berkata, 约翰说 yang curi berhenti, 偷窃的要停止， yang berzina berhenti, 犯奸淫的要停止， yang berdosa berhenti, 犯罪的要停止， mengaku dosa di hadapan Tuhan. 在上帝的面前承认你的罪。 Nangisi dosamu di hadapan 你要 Tuhan. 在上帝面前为你的罪痛哭， Minta pengampunan di hadapan 在 Tuhan. 上帝面前求赦 Karena 罪， kerajaan Allah sudah dekat. 因为上帝的国近了。 Saya tidak pernah tahu ya. 我从来不知道 Orang dengar khotbah dari Yohanes Pembaptis berapa orang? 有几个人听施洗约翰讲道， Adakah 500.000? 有50万个人吗？ Saya percaya lebih. 我相信超过， Adakah 1 juta? 有没有超过100万呢？ Mungkin lebih. 可能超过100万 Dari 人 mana? 是。从哪里 Dari 看到呢 Yerusalem,？从耶路撒 dari 冷， Bethlehem, 从伯利恒， daripada kota-kota lain di Galilea, 从在加利利其他的城市， datang ke Sungai 他 Yordan, 们来到约旦河那里， melihat Yohanes Pembaptis, 他们来看见施洗约翰， dengan rendah hati mengaku 他 dosa, 们存着谦卑的心认罪， mereka dengan sedih mengaku 他 kesalahan, 们用伤心的心情来认罪， minta Tuhan mengampuni 他们 mereka, 求上帝赦免他们的罪， mereka bertobat 然后他们就悔改， menjadi orang Kristen yang menerima Tuhan Yesus. 他们成为领受主耶稣的基督徒。 Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah 施洗约翰说：“你们看啊，上帝的羔羊， yang mengangkut dosa seluruh dunia, 除去世人罪的， memperkenalkan orang kepada Yesus. 他把众人介绍给耶稣， 他介绍耶稣给众人。 呀。”
Dia membawa manusia kembali kepada Yesus, 他带领人归向耶稣， bukan membawa orang kepada Dia. 不是把人带领到他的面前， Seluruh negara dibangunkan. 然后整个国家被复兴起来。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， saya mau menjadi Yohanes Pembaptis. 我要成为施洗约翰， Saya mau menteriakkan firman Tuhan. 我要为上帝的话语来大声喊叫， Saya mau mempertobatkan seluruh bangsa 我 Indonesia. 要使所有的印尼人民悔改。 Maka kita bangun gereja besar tetap kurang cukup. 因此呢，我们建了很大的礼拜堂，仍旧不够用。 Kita berteriak di Sumatera. 我们在苏门答腊大喊叫， Kita berteriak di Sumba. 我们在松巴喊叫， Kita berteriak di Kalimantan. 我们在加利曼丹喊叫， Kita berteriak di 我 Toraja. 们在多拉加喊叫， Kita berteriak di 我 Papua. 们在巴布亚大声喊叫。 Kenapa? 为什么呢？ Supaya pekerjaan seperti Yohanes Pembaptis dilandakan di seluruh Indonesia. 好叫像施洗约翰的这些事工，能够在印尼的普遍的普遍性的 Berbahagialah 执行出来。 orang-orang Kristen yang mengikuti KKR regional. 参加七信布道会的这个基督徒们有福了， Karena engkau mengerti semangat bakaran yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. 因为你能够明白圣灵所赐给我们这个焚烧的这个经验。 Semua murid-murid sekolah teologi yang tidak mau pergi, cilakalah engkau. 凡是神学院的学生不愿意参加七信布道会的，那你就有祸了。 Jangan kira engkau pintar belajar teologi, engkau otak isi dengan teori, dan engkau akan dipakai Tuhan. 不要以为你写了很多这个神学的知识，你很多这个理论，你会被上帝使用。 Hanya mereka yang mengabarkan Injil, 只有那些传福音的， mereka yang membawa firman kepada orang dunia 只 ini 有那些把上帝的道带给世人的 akan 人， dipakai oleh Tuhan. 才会被上帝重用。 Saya harap Tuhan memberikan penyaringan, 我盼望上帝能够做这个过滤， menyaring mereka yang tidak mau taat firman Tuhan, 来过滤那些不顺从上帝话语的人， dibuang, 他们被丢弃， dibuang, 被丢弃， tidak dipakai, 不再被使用。 dan hanya saring mendapatkan orang yang mencintai, yang mentaati, yang mau mengikuti rencana Tuhan, dipakai oleh Tuhan. 只剩下那些愿意顺从、愿意被上帝使用的人。 Kiranya hari ini apa yang saya katakan di dalam 15 menit yang lalu, engkau mengerti baik-baik. 但愿今天我在用这个15分钟的时间所传讲的，你好好的去明白 Maka 它。 Tuhan akan memberkati gerakan ini terus. 因为上帝就是要继续不断的支付这个运动。 Kita terus di tengah-tengah ancaman daripada setan. 我们常常受这个魔鬼的危害， Kita sering digoda oleh hanya banyak hal yang menyeleweng dari firman 我 Tuhan. 们常常受这个偏离上帝道的事情来引诱。 Tuhan berkati kita. 愿上帝赐福我们。 Dalam sejarah, 在这个历史里面， apa apologet 有很多这个为这个副教副教学家， mereka membela kebenaran, 他们为真理辩 mereka 护， menemukan kesalahan, 他们化解这个错 mereka 误， langsung berperang dengan iblis. 他们直接更向魔鬼征战， Bawa gereja kembali kepada firman Tuhan. 带领教会回到上帝的 Kita 道。 bersyukur kepada 我们 Tuhan. 要感谢上帝。 Athanasius orang seperti ini. 亚他拿修就是像这样子的 Tapi 人， tidak lama dia mati. 可是过不久他就离开世界。 Yohanes Pembaptis mati. 施洗约翰也是离开世界了， Paulus mati. 保罗也是死了， Petrus mati. 彼得也死了， Satu-satu hamba Tuhan mati. 一个一个上帝的仆人死了。 Doalah Tuhan memberikan kita melahirkan anak-anak yang baik. 愿我们向主祷告，直到我们能够产生出好的子弟。 Harap anak-anak bayi besar dipakai oleh 我 Tuhan. 们盼望这些婴孩们，他们长大后被上帝使用。 Saya tidak tahu guru-guru sekolah minggu dan murid-murid sekolah teologi berdoa untuk hal ini atau tidak. 我不知道我们所有的这个主日学老师或者是我们的神学生有没有为这件事情祷告。 Di 5 tahun terakhir ini, 在这个最近的5年里面， setiap tahun kita adakan BCN, 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 BCN.
每一年我们都会举办全国性的儿童圣经营。 Kenapa? 为什么呢？ Mereka anak kecil, 他们都是小孩 tak 嘛， penting. 他们不重要。 Tetapi yang tidak mungkin melepaskan BCN ada seorang tua namanya Stephen Tong. 可是一个从来不可能放弃这个儿童圣经营的，就是这个老人家， Coba 就是 tanya 唐崇荣。 orang yang umur 83 masih cocok khotbah kepada anak-anak kecil tidak? 请问有没有哪一个83岁的人还是适合向儿童们讲道的呢 Tapi？ saya berkata kepada saudara, 我对大家说， mereka kalau sudah besar 他们如果长大之后， mungkin menjadi Yohanes Pembaptis, 他们可能会变成施洗约翰， mungkin menjadi Elijah, 可能会成为这个以利亚， mungkin menjadi Athanasius, 可能会成为亚当拿修， mungkin menjadi 可 Agustinus. 能会成为阿古斯丁。 Engkau berdoa untuk hal ini. 你为这一件事情祷告吧， Kiranya Tuhan mengasihani kita. 愿上帝怜悯我们。 Jangan kira gereja sudah besar. 不要以为教会已经大了， Jangan kira Stephen Tong sudah tua. 不要以为唐崇荣已经老迈。 Harus ada anak kecil yang timbul, yang besar menjadi hamba Tuhan. 必须要有儿童们被兴起成为上帝的仆人。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿上帝赐福我们。 Satu generasi pergi, 一代过去， generasi lain lagi. 一代又来， Satu generasi 一 pergi, 代过去， yang muda bangkit lagi. 年轻的被兴起。 Saya tanya anak muda di mana? 我要请问年轻人在哪里？ Saya tanya anak kecil di mana? 我要请问孩子们在哪里？ Saya tanya generasi yang kecil sekarang besar jadi apa? 我要请问现在的儿童们，他们的这一代，他们长大后要成为什么样 Hati 子的人 saya 呢？ sangat gelisah. 我非常的焦急， Saya sangat sedih 我非常的伤 kalau 心。 tidak melihat anak kecil sekarang meneruskan pekerjaan Tuhan. 如果没有看见这些儿童们接续上帝的工作的话， Saudara-saudara, tidak lama lagi BCN akan diada lagi. 弟兄姐妹们，再过不久，我们就要举办这个全国性的儿童圣经营。 NRITC akan dimulai lagi. 我们也要在举办这个全国性的青少年的归正福音 Hanya 培 berapa 训 hari 会， saja. 只不过几天。 Tapi harap semua anak-anak, semua remaja-remaja diberkati oleh Tuhan. 可是我们盼望所有的儿童们、所有的青少年们蒙上帝祝福。 Maka hari depan gereja menjadi cerah sekali. 因此呢，我们的未来就会很冠 Saya 冕。 beritahu kepada saudara, Agustinus mati, Anselm lahir. Di tengah-tengah ini 500 tahun, tidak ada orang yang pikirannya bagus. 弟兄姐妹们，我要对大家强调的就是说，阿古斯丁离开世界之后，有500年的时间，直到安瑟伦被上帝兴起，这个完全没有这个大头脑的思想家，没有思想家就没有好了，思想家。不要这个那个，尽量简单ya. Saudara dengar baik-baik, 请大家注意听， 500 orang itu berapa orang pernah hidup di dunia? 在500年里面有多少个人在这个世界有几十万？有几十万个人生存呢？ Yang Fandi ini benar. Berapa ratus ribu orang kah? 有几百万， Ada berapa juta kah? 他们做什么？ Apa yang mereka lakukan? 吃饭、 Makan, 睡觉、 tidur, 吃饭、 makan. 睡觉。很少人思想上帝的工作， Jarang sekali orang memikirkan pekerjaan Tuhan. 很少人心里负担上帝教会的衰微。 Sedikit sekali orang mempunyai beban di dalam hatinya tentang kejatuhan kemerosotan gereja. 你也是这样的人吗？ Apakah saudara juga adalah orang seperti ini? 500年里面， Di dalam 500 tahun 很 itu, 少人想上帝的工作， sedikit sekali orang memikirkan pekerjaan Tuhan. 很少人想上帝的家。 Sedikit sekali orang memikirkan tentang keluarga Allah. 天天想的是我吃什么，我赚多少钱，我房子漂亮不漂亮？ Yang setiap hari mereka pikirkan adalah apa yang mereka makan, apakah rumah saya itu indah. 上帝从天上看下来， Dari surga Allah melihat ke bawah. 看见我们这些人每天过这样的生活， Dia melihat kita semua yang melalui hidup seperti ini setiap hari. 上帝早就讨厌了， Dan Allah jauh sebelumnya sudah bosan kepada kita. 你没有觉悟。 Saudara tidak sadar, 欧洲慢慢离开上帝了， Eropa pelan-pelan meninggalkan 很 Tuhan. 多基督徒慢慢冷淡下去。 Banyak orang Kristen pelan-pelan menjadi dingin. 500年以后， 500 tahun kemudian, 上帝从非洲产生一个人叫奥古斯丁。 Allah membangkitkan seorang yang bernama Agustinus di Afrika. 奥古斯丁拼命做工， Agustinus dengan giat bekerja, 非洲人影响全世界最大的一个人，
就是奥古斯丁。 Orang terbesar dari Afrika yang mempengaruhi seluruh dunia adalah Agustinus. 奥古斯丁死了以后， Setelah Agustinus meninggal, 又500年， 500 tahun 没有 kemudian, 什么人， tidak ada siapapun. 上帝再从意大利兴起一个人， Allah membangkitkan seorang lagi di Italia 就是安斯lâm。 yang bernama Anselmus. 安斯lâm年轻的时候， Pada waktu Anselmus muda, 头脑很聪明， otaknya sangat pintar, 个性很硬， karakternya sangat keras, 跟爸爸常常吵架 dan。sering kali berselisih paham 所 dengan 以这样 papanya. 的一个青年人，在家里不受欢迎， Pemuda yang seperti ini tidak disambut, tidak disenangi di dalam 到 keluarga. 外面去。 Maka dia keluar 到了 rumah 很久以后， dan lama kemudian 他想自己应当回到上帝面前， dan dia berpikir bahwa dia harusnya kembali kepada Tuhan 进到修道院里面， dan dia masuk ke dalam biara 好好读书， dan dia belajar dengan baik. 预备自己 Dia mempersiapkan 变 diri 成上帝重要的工人。 dan menjadi pekerja Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. 除此以外， Selain daripada ini, 他研究圣经， dia meneliti 他 Alkitab, 思想上帝的真理， dia merenungkan kebenaran 思 Tuhan, 想基督教的信仰。 dia merenungkan iman kepercayaan kekristenan. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada 他 Tuhan. 后来建立了很大的贡献。 Dan kemudian dia memberikan kontribusi yang sangat 那 besar. 么安斯lâm在世界上建立的最大的贡献是什么呢？ Lalu apakah kontribusi yang terbesar yang diberikan oleh Anselmus dalam dunia ini? 一样， Yang pertama, 对耶稣基督救赎的真理重新去检讨。 yaitu dia merenungkan, mengevaluasi kembali tentang kebenaran di dalam hal keselamatan penebusan daripada Kristus. 重新思考怎样更新我们的信仰。 Dan dia merenungkan kembali bagaimanakah memperbaharui iman kita. 安斯兰他思想的重点是什么呢？ Apakah inti utama yang dipikirkan oleh Anselmus? 耶稣为什么钉十字架？ Mengapa Yesus disalibkan? 怎么样才能钉十字架？ Bagaimanakah dia mungkin disalibkan? 他一定要到世界上来做人。 Dia pasti harus datang ke dalam dunia menjadi 那 manusia. 么他本来是谁呢？ Lalu siapakah dia sebelumnya? 本来是上帝。 Dan dia awalnya adalah Allah. 上帝为什么变成人？ Lalu mengapa Allah menjadi manusia? 他的写了一本书《 Maka dia menulis satu buku. Cur Deus Homo. Homo》。 Dia menulis satu buku Cur Deus Homo. Kenapa Tuhan menjadi manusia? 为什么上帝成为人？ Kenapa Allah turun ke dunia? 为什么上帝要降世？ Kenapa Allah bersalut dengan daging yang berdarah dan berdaging? 为什么上帝要披戴这个血肉的身体呢 Cur Deus Homo. ？Cur Deus Homo. Why God became man? Mengapa Allah menjadi manusia? 他深深思考， Dia memikirkan, merenungkan secara mendalam 推翻了过去不清楚的信仰。 dan dia menjatuhkan semua iman kepercayaan yang sebelumnya yang tidak jelas itu. 过去不清楚的信仰是什么呢？ Lalu apakah iman kepercayaan yang sebelumnya yang tidak jelas 那么 itu? 耶稣到世界上来， Bahwa Yesus datang ke dalam dunia. 为我们死了， Dia telah mati untuk 为 kita. 我们流血了， Dia telah mengalirkan darah 他 untuk kita. 牺牲了。 Dia telah mengorbankan 耶 nyawanya. 稣的牺牲 Pengorbanan dari Yesus 很宝贵的事， itu adalah pengorbanan yang sangat 耶稣 berharga. 的流血 Pengaliran darah dari 是很 Yesus 重的代价。 adalah satu harga yang sangat mahal. 所以保罗说 Maka Paulus：“ mengatakan, 你们是重价买回来的， kalian adalah yang telah ditebus dengan harga yang mahal. 所以你们不可以随便生活， Maka kalian tidak boleh melalui hidup 我 secara 现在 sembarangan, 好好生活， tetapi harus melalui hidup secara baik 好好荣耀上帝， dengan baik-baik memuliakan 因为 Tuhan. 我们是重价买回来的。 Karena kita telah ditebus dengan harga yang 要 mahal, 在我们的身子上荣耀上帝。 maka dalam tubuh kita harus memuliakan 你 Tuhan. 可以随便犯罪吗？ Bolehkah engkau sembarangan berdosa? 不可以。 Tidak boleh. 你可以过堕落的生活吗？ Bolehkah engkau hidup di dalam dosamu? 不可以。 Tidak boleh. 你可以浪费你的青春、你的时间吗？ Bolehkah engkau menghamburkan masa mudamu dan waktumu? 不可以。 Tidak boleh. 因为你是重价买回来的， Karena engkau telah ditebus dengan harga 所以 yang 你要 mahal. 好好生活， Maka hendaklah engkau hidup dengan baik 好好珍惜你的时 dan 间， hendaklah engkau menghargai 好 waktumu, 好用你的身体， memakai tubuh dengan baik 好好荣耀上帝。 dan memuliakan Tuhan dengan 是 baik. 重价买回来的。 Karena engkau telah ditebus dengan harga yang mahal. 初期的教会都明白这个道理。 Gereja mula-mula mereka semua mengerti akan kebenaran 因为 ini. 圣经好几处提到重价被赎回来。 Karena
Karena ada beberapa tempat di dalam Alkitab membicarakan bahwa kita telah ditebus dengan tebusan yang mahal. 我们被谁赎回来？ Oleh siapakah kita telah ditebus? 被耶稣救赎回来。 Kita telah ditebus oleh Yesus. 耶稣把我们救赎回来的时候， Ketika Yesus menebus 我 kita, 们就不再是属魔鬼的。 maka kita tidak lagi milik iblis. 我们被赎回来以后， Setelah kita ditebus, 我们是属上帝的， kita menjadi milik 我们 Allah. 归于主， Kita menjadi kembali kepada 不 Tuhan. 再属于魔鬼的。 Kita tidak lagi milik si 所以 iblis. 无论是哥林多前书， Maka baik itu dalam 1 Korintus, 无论是彼得书信， baik itu dalam surat Petrus, 无论是启示录第5章， baik itu dalam Wahyu pasal 5, 告诉我们耶稣用宝血把我们买回来， memberitahukan kepada kita dengan darahnya yang berharga Yesus telah menebus 使 kita. 我们不再属于魔鬼， Sehingga kita tidak lagi milik 我们 iblis. 现在是上帝的， Sekarang kita adalah milik 因 Tuhan. 为耶稣把代价付出去了， Karena Yesus telah membayar harga 耶 itu. 稣把我们买回来了， Yesus telah menebus kita 我 kembali. 现在是上帝的， Sekarang kita adalah milik 上 Tuhan. 帝啊，我是你的， Oh Tuhan, aku adalah milik Engkau. 求你用我， Pakailah saya ya Tuhan. 不要丢掉我， Janganlah buang 我 saya. 现在已经是属于你的， Sekarang aku sudah milik Engkau. 重价已经付出去了， Tebusan yang mahal telah dibayarkan. 耶稣已经为我死了， Yesus sudah mati untuk 耶 aku. 稣的宝血已经流出来了， Darah Yesus yang berharga telah 不 dialirkan. 是用金买回来的， Ini bukan dibeli dengan saya emas. bukan Saya dibeli， bukan dibeli dengan emas. saya bukan ditebus dengan perak. 我不是用银被赎回来， Saya ditebus, dikembalikan kepada Tuhan yang bayar Yesus dengan darah. 耶稣是用他的宝血把我赎回，归向上帝。 Dari abad pertama 从第1世纪 sampai abad ke-11. 直到第11世纪， 1000 tahun masih ada satu hal belum pernah dimengerti. 有1000年的时间，有一件他们还是不明白， Yesus bayar harga kepada siapa? 耶稣付这个代价给谁？ Yesus beli kita dari siapa? 耶稣从谁的手上把我们买赎？ Yesus melepaskan kita dari tangan setan. 耶稣是把我们从魔鬼的手中释放出来吗？ Yesus mengalirkan darah. 耶稣流出他的宝血， Yesus menyerahkan nyawa. 耶稣舍命了。 Tapi darah itu harganya diberikan kepada siapa? 可是那些代价是付给谁呢？ Yesus的血所付的代价是交给谁呢？ Darah yang dialirkan oleh Yesus itu diserahkan kepada siapakah? Orang bilang mungkin diserahkan kepada setan. 人人说可能是交给魔鬼， Jadi yang di tangan setan diambil kembali oleh Yesus. 在魔鬼的手中，现在被耶稣再拿回来。 Sekarang saya bayar kamu. 现在我付你钱， Kamu lepaskan Stephen Tong. 你把唐崇荣释放出来， Uangnya berapa? 有多少钱？ Darah Yesus. 就是耶稣的宝血。 Lalu sekarang Anselm tanya, 现在安世伦要问： darah Yesus dibayar kepada setan. 耶稣的宝血是还给魔鬼吗？ Betul tak? 对吗？ Setan berhak 魔鬼有权柄吗？ menerima harga begitu mahal. 他有权柄得到这么贵重的代价吗？ Yesus membayar harga kepada setan. 耶稣把这个代价付给魔鬼吗？ Baru setan melepaskan orang berdosa kembali kepada Tuhan. 然后魔鬼才把这个犯罪的人释放出来，归向上帝。 Tuhan, engkau mendapat saya kembali. 哦，上帝啊，你已经把我接纳回去， Karena bayar mahal sudah diberikan. 因为这个重价已经付出去了， Diberikan kepada setan kah? 是付给魔鬼吗？ Apakah betul kepada setan? 真的付给魔鬼吗？ Apakah setan berhak menerima bayaran itu? 难道魔鬼有这个资格领受这个代价吗？ Baru dia lepaskan saya 他 kembali. 之后才把我释放出来吗？ Ini satu hal yang belum selesai. 这个是还没有解决的问题。 Inilah yang diselesaikan oleh Anselm. 这个就是安世伦所解决 Anselm 的。 bilang tidak. 安世伦说不是这样子， Kita tidak di dalam tangan setan. 我们不是在魔鬼的手中， Karena kita hutang kepada Tuhan bukan kepada 因 setan. 为我们是欠上帝的债，不是欠魔鬼的债。 我们欠上帝的债， Karena kita berhutang kepada Allah, 所以我们不需要从魔鬼中间被抢出来。 maka kita tidak perlu diperebutkan dari tangan si iblis. 那么谁抢出来？ Lalu siapakah yang memperebutkan kita? 耶稣抢出来。 Yesus yang telah memperebutkan kita. 为什么是耶稣抢出来？ Mengapa Yesus yang memperebutkan 因 kita? 为希伯来书第2章第8节告诉我们， Karena Ibrani pasal 2 ayat ke-8 mengatakan, 而你们有血肉的身体， anak-anak manusia mempunyai tubuh darah dan daging. 耶稣也亲自成了有血肉的身体。 Demikian juga Yesus telah mempunyai tubuh darah dan daging pula. 我们有血有肉， Kita mempunyai darah dan daging. 我们会流血，我们会死。 Kita bisa mengalirkan darah dan kita bisa mati. 耶稣道成肉身的时候， Yesus ketika dia inkarnasi menjadi manusia, 照样披戴的肉
披在着血， Sama halnya dia bertubuhkan darah dan daging ini, 耶稣就成为人， maka Yesus menjadi manusia. 耶稣成为能流血的人， Yesus menjadi manusia yang bisa mengalirkan 耶 darah. 稣成为能赦命的人。 Yesus menjadi manusia yang bisa mati. 那么为什么他要来呢 Lalu mengapa dia mau datang? ？Kurdius homo。 Kurdius homo itu, Kenapa Tuhan menjadi manusia? 为什么上帝成为人？ Karena Yesus mau menjadi orang yang bisa berdarah. 因为耶稣要成为一个能够流血的人， Yesus 要成为一个能够死的人。 Yesus mau menjadi seorang manusia yang bisa mati. 耶稣如果是神，不是人， Maka jikalau Yesus adalah Allah bukan 耶 manusia, 稣不能死。 Yesus tidak bisa mati. 如果耶稣是神，不是人， Jikalau Yesus adalah Allah bukan 耶 manusia, 稣不能流血。 Yesus tidak bisa mengalirkan darah. 耶稣到世界上来， Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, 最重要的目的 tujuan utama yang paling penting 来 adalah 做人。 menjadi manusia. 为什么要做人？ Mengapa harus menjadi manusia? 才能死。 Karena baru itulah dia bisa 为 mati. 什么要死？ Mengapa dia harus 因 mati? 为那他若不死， Karena jikalau dia tidak mati, 我就没有办法得着生命。 maka saya tidak mungkin mendapatkan hidup. 耶稣如果不流血， Jikalau Yesus tidak mengalirkan 我就 darah, 不能得到赦免。 maka saya tidak bisa mendapatkan pengampunan. 希伯来书告诉我们， Ibrani mengatakan kepada 若 kita, 不流血，罪就不可得着赦免。 jikalau tidak mengalirkan darah, maka dosa tidak akan diampuni. 那么我死， Maka saya mati, 我犯罪， saya berdosa, 应该我流血， harusnya saya mengalirkan 应 darah, 该我接受死亡的审判。 harusnya saya dihakimi dan menghadapi kematian, 罪的工价乃是死， karena upah dari dosa adalah maut. 但是耶稣没有罪。 Tetapi Yesus tidak 为什 berdosa. 么耶稣死呢？ Mengapa Yesus mati? 耶稣代死。 Yesus yang mati menggantikan. Kematian Yesus adalah mengganti saya yang harus mati. 耶稣的死是代替我死， 上帝不要我死， tapi Allah tidak mau saya 对 mati. 上帝要赦免我的罪。 Karena Allah mau mengampuni dosaku, 上帝不要我死， Allah tidak mau aku yang mati. 上帝为我预备了替代的羔羊。 Dan Allah demi aku mempersiapkan anak domba yang mati menggantikan 约翰 aku. 说 ：“Behold the Lamb of God Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah itu who takes away the sins of the world。” yang menghapus dosa manusia. 看呐，上帝的羔羊， Lihatlah anak domba Allah. 上帝用耶稣做羔羊代替我们死。 Allah menjadikan Yesus sebagai anak domba Allah yang mati menggantikan kita. 正像逾越节的时候， Sama seperti ketika Paskah, 杀羔羊， harus menyembeli domba, 流他的血， mengalirkan darahnya 涂在门楣门框上 dan 面。 ditaburkan di ambang pintu. 天使逾越的时候， Dan ketika malaikat melampau melewatinya, 看见这一家有羊的血涂在门框上 kalau 面， dilihat ambang pintu dari keluarga ini ada taburan darahnya, 不 percikan 来 darah, 杀你， maka dia tidak datang dan membunuh 让你的孩子活着。 dan membiarkan anak 这 sulungnya 个 itu 叫 tetap hidup. 替代着死。 Ini yang disebut sebagai mati yang menggantikan. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 看那上帝的羔羊， Lihatlah anak domba Allah 代替我们受死， yang mati menggantikan kita, 代替我们流血。 yang mengalirkan darah 耶 menggantikan 稣 kita. 真的是付了代价， Dan Yesus sungguh-sungguh telah membayar 耶 harga. 稣真的是流了血， Yesus sungguh-sungguh telah mengalirkan 耶 darah. 稣真的是舍去生 Dan 命。 Yesus sungguh-sungguh telah mengorbankan 我 nyawanya. 不必死， Maka saya tidak perlu 因为耶 mati 稣代替我， karena Yesus sudah menggantikan 耶 saya. 稣为我死， Karena Yesus mati untuk 耶 saya, 稣为我流血， Yesus mengalirkan darah untuk 所以 saya. 我不必死。 Maka saya tidak perlu mati. 罪的工价乃是死， Upah dari dosa adalah maut. 谁犯罪？ Siapa yang berdosa? 我犯罪。 Saya yang berdosa. 谁死？ Siapa yang mati? 耶稣死。 Yesus yang mati. 为什么死？ Mengapa dia mati? 为我死。 Mati menggantikan 耶 aku. 稣为我的罪被钉十字架上， Demi dosaku Yesus disalibkan. 耶稣为我死在上帝的审判下面， Yesus demi aku dia mati di bawah penghakiman daripada 代 Allah. 价付出去了， Dan tebusan yang mahal telah dibayarkan. 付出这个代价， Tebusan yang mahal yang 我 diberikan. 从撒旦手里抢救出来。 Maka saya telah diselamatkan dari tangan si setan. 本来在上帝的撒旦的手里， Tadinya saya di tangan setan. 我抢出来的时候， Sekarang saya ketika diperbutkan 因为耶 keluar. 稣流了血， Karena Yesus sudah mengalirkan 那 darah. 么耶稣流了血， Lalu darah yang dialirkan oleh 耶稣 Yesus. 付的债 Dan harga yang telah dibayar oleh 付 Yesus. 给谁呢？ Kepada siapakah yang membayarnya? 安息人说， Anselmus mengatakan 耶稣不是付给撒旦， Yesus bukan membayar kepada setan. 为什么呢？ Mengapa demikian? 我问你为什么？不是欠撒旦的债，因为人欠的
不是撒旦。 Karena mengapa tidak dibaikkan kepada setan? Karena yang dihutang itu bukan kepada setan. 世人都犯了罪， Semua manusia sudah berdosa. 世人都亏欠了， Semua manusia telah berhutang. 世人所欠的债是欠谁的债？ Siapakah manusia itu berhutang? 欠上帝的债。 Kepada siapakah manusia berhutang? Kepada manusia berhutang kepada Allah. 安斯lâm怎么样说呢？ Bagaimanakah Anselmus 我 mengatakan? 们欠上帝债， Kita berhutang kepada Allah. 我们要付的是上帝， Yang kita harus bayarkan itu adalah kepada 我 Tuhan. 们不能付， Kita tidak bisa 因 membayar 为我们没有足够的义满足上帝的要求， karena tidak cukup kebenaran yang kita miliki untuk memuaskan ketuntutan daripada 我 Allah. 们都亏欠了上帝。 Maka kita semua telah berhutang kepada 那 Allah. 么负债的是耶稣， Yang membayar harga adalah Yesus. 耶稣把我们所欠的债拿出来， Yang Yesus mengeluarkan semua hutang-hutang kita. 把这债交给上帝。 Kemudian dia menyerahkan kepada Allah. 交给上帝以后， Setelah dia menyerahkan kepada 为 Allah, 什么魔鬼要把我们被抢出来呢？ mengapa iblis mau menyerahkan kita keluar? 因为他拥有我们的权柄，不是真的。 Karena kuasa dia memiliki kita itu bukan yang sejati. 耶稣setan tidak ada hak milik atas kita， 魔鬼没有对我们有拥有权， 所以呢，他没有办法控制我们。 maka dia tidak bisa mempertahankan kita. 上帝说 Allah mengatakan, 这个人欠我的债，不是欠你的债。 orang ini berhutang kepada saya bukan berhutang kepada engkau. 这个人的债有人替他还给我，不是还给你。 Hutang ini adalah orang yang membayarkannya kepada saya bukan dibayarkan kepada engkau. 谁负债？ Siapa yang membayar hutang? 耶稣负债。 Yesus yang membayar hutang. 耶稣债付给谁？ Kepada siapakah yang Yesus membayar hutang itu? 付给上帝。 Membayar kepada 所以我 Allah. 们的主啊，感谢 Maka 你。 kita mengatakan, oh Tuhan puji 因为 bersyukur 耶 kepada 稣为 engkau. 我还债， Karena Yesus telah membayar 所以 hutangku. 我现在没有欠债 Maka 了。 sekarang aku tidak lagi berhutang. 我一直没有欠债。 Karena aku tidak lagi 我 berhutang, 对魔鬼说 maka aku berkata kepadamu 你 iblis, 不可以再捆绑我， engkau tidak boleh lagi membelenggu saya. 你不能够再占有我， Engkau tidak bisa lagi memiliki 因为 aku. 我在上帝面前债已经付清楚 Karena 了 di，hadapan Allah hutangku telah dibayar lunas. 所以你要把我放出来。 Maka engkau harus membebaskan aku. 现在撒旦没有权柄在控制我们， Sekarang setan tidak lagi berkuasa untuk membelenggu kita. 他一定要放松， Dia pasti harus 他一 melepaskan. 定要交出来。 Dia pasti harus 我 menyerahkan. 们从撒旦手中救出来。 Demikianlah kita diselamatkan keluar dari tangan si setan. 谁救我的？ Siapakah yang menyelamatkan saya? 耶稣救我。 Yesus yang menyelamatkan 耶 saya. 稣怎么救我？ Bagaimanakah dia menyelamatkan 他 saya? 为我负债。 Dia membayar hutang 为 bagi 什么 saya. 他会负债？ Mengapa dia bisa membayar 因为 hutang? 我流血。 Karena dia telah mengalirkan 为什 darah. 么他会流血？ Mengapa dia bisa mengalirkan 因为 darah? 他从上帝改变成为人， Karena dia dari Allah berubah menjadi 就 manusia. 是为了有人的身体，有人的肉体，有人的血。 Justru demi supaya memiliki darah dan tubuh sebagai manusia 人 itu. 的血是有罪的， Darah manusia itu berdosa. 人的血是没有用的。 Darah manusia tidak ada 那 gunanya. 么耶稣的血跟人的血不同在哪里？ Lalu di manakah perbedaan darah Yesus dengan darah manusia? 彼得说，他用他的宝血买我们回来。 Petrus mengatakan dengan darahnya yang berharga dia telah membeli 我 kita. 的血是有罪的， Darah saya itu berdosa, 所以我是因罪而死的。 maka saya akan mati karena dosa 耶 saya. 稣是没有罪的， Tetapi Yesus tidak 耶 berdosa, 稣的血是圣洁的， maka darah dari Yesus itu 耶稣 suci. 的血是高贵的。 Darah Yesus itu berharga. 耶稣用最高贵的圣洁的宝血代替我死在十字架上。 Yesus dengan darahnya yang paling suci, yang paling berharga, yang mati bagi saya di atas kayu salib. 为什么他的宝血有这个功效 Lalu 呢？ mengapa darahnya yang berharga itu mempunyai fungsi seperti ini? 上帝说 Karena Allah mengatakan, 唐崇荣欠我的公义， Stephen Tong berhutang kebenaran kepada saya. 唐崇荣欠我的荣耀， Stephen Tong berhutang kemuliaan kepada saya. 唐崇荣欠我的圣洁， Stephen Tong berhutang kesucian kepada saya. 圣洁、公义、荣耀的上帝， Allah yang suci, adil dan mulia ini 看到我的生命中间充满罪恶、充满邪恶、充满不义， ketika dia melihat hidup saya penuh dengan dosa, penuh dengan ketidakadilan, ketidakbenaran, 暂时 tidak mulia ini. 让我交在魔鬼的手里面。 Untuk sementara dia menyerahkan saya ke dalam tangan si setan. 耶稣来了， Maka tetapi ketika Yesus datang, 父啊， oh Bapa, 唐崇荣欠你的义在我身上， hutang kebenaran daripada Stephen Tong kepada engkau itu ada di dalam tubuhku. 欠你的圣洁在我身上。 Stephen Tong berhutang kesucian kepadamu itu ada pada tubuhku. 唐崇
动用千里的荣耀在我身上。 Hutang kemuliaan dari Stephen Tong kepada engkau itu ada pada diriku. 请你注意下面的话。 Saudara perhatikan kalimat 耶 selanjutnya. 稣被钉在十字架上的时候， Ketika Yesus disalibkan, 他是用什么身份死在十字架上？ dengan status apakah dia mati di atas kayu salib? 司提反说， Stefanus mengatakan, 耶稣是义者， Yesus adalah sang kebenaran, 耶稣是圣者。 Yesus adalah sang suci. 你们把圣者、义者钉在十字架上。 Tetapi kalian telah menyalibkan sang kebenaran dan sang suci itu di atas kayu salib. Yesus dipaku di atas kayu salib dengan status yang suci, yang benar. 耶稣是以他圣者、义者的身份被钉在十字架上。天父在天上说， Allah Bapa di surga mengatakan, 死的耶稣 Yesus yang mati 以圣者的身份、 dengan statusnya sang kudus, 义者的身份， dengan status sang kebenaran, 放弃一切的荣耀， dia telah melepaskan semua kemuliaan 代替基督徒死。 dan dia mati menggantikan orang-orang Kristen. 上帝说：“我接受你， Allah mengatakan, aku menerima 你 engkau. 满足了我的要求， Engkau telah memuaskan 你 tuntutanku. 满足了我公义的要求， Engkau telah memuaskan tuntutan kebenaran keadilanku. 你满足了我圣洁的要求。 Engkau telah memuaskan tuntutan 你在 kesucianku. 十字架上为世人把你的荣耀丢弃了，把你圣洁公义的本性付出了。 Dan di atas kayu salib engkau telah melepaskan semua kemuliaanmu dan telah menjalankan semua menyatakan kemuliaan, mengganti yang tidak suci, mengganti yang tidak benar, mati. Saya terima bayaran ini. 上帝接受了， Allah menerima itu 就 semua. 把这个义归到我们的身上， Maka Allah pun demikian memberikan kebenaran ke atas diri 把 kita 圣洁归到我们身 dan 上。 memberikan kesucian kepada 所以 kita. 保罗在哥林多前书第1章最后一节， Maka Paulus dalam 1 Korintus pasal pertama ayat terakhir mengatakan, 上帝使耶稣成为我们的圣洁， Allah menjadikan Yesus sebagai kesucian bagi kita. 上帝以耶稣为我们的公义， Allah menjadikan Yesus sebagai keadilan kebenaran bagi kita. 上帝借着基督成为我们的救赎， Allah melalui Kristus menjadi penebus bagi kita. 上帝用耶稣代替我们死， Allah memakai Kristus untuk mati menggantikan kita. 我们把这个义的债、圣洁的债，在基督里面全部还清楚。 Maka hutang kebenaran, hutang kesucian ini di dalam Kristus semua telah 那 dilunaskan. 么魔鬼怎么样呢？ Lalu bagaimana dengan si iblis? 他说我没有办法了， Dia mengatakan saya tidak berdaya 因为你的债耶稣付了， karena hutangmu telah dibayar lunas oleh Yesus. 我没有权柄再帮助 Saya 你。 tidak lagi berkuasa berhak untuk membelenggu engkau. 本来你不是我的， Memang engkau bukan milik saya. 你是上帝的， Engkau adalah milik Allah. 基督为你负债， Kristus telah membayar hutang 我就 bagimu. 没有办法再控制你 Maka saya tidak bisa lagi membelenggu 所 engkau. 以保罗在哥林多前书第15章告诉我们， Maka dalam 1 Korintus pasal 15 Paulus mengatakan, 保罗问一句话： Paulus menanyakan satu 是 pertanyaan. 啊，你的渡钩在哪？ Hai mau di manakah sengatmu? 罪啊，你的权势在哪？ Hai dosa di manakah kuasamu? 罪的权势就是律法， Kuasa daripada dosa adalah Taurat. 死的渡钩就是犯罪。 Sengat daripada maut adalah berbuat dosa. 耶稣基督解决了我们罪的问题。 Yesus Kristus telah menyelesaikan masalah dosa 耶 kita. 稣付出了我们欠上帝的债以后， Dan setelah Yesus membayar lunas hutang kita kepada Allah itu, 撒旦的手不能不放开， maka tangan setan tidak bisa tidak dilepaskan 他本来没有权柄， karena memang dia tidak 现在 berkuasa. 退下来了。 Sekarang dia mundur. 耶稣就把我们从撒旦的手里救出来， Maka demikianlah Yesus menyelamatkan kita keluar dari tangan si setan. 这样上帝的旨意成就了。 Dengan demikian kehendak Allah pun digenapi. Cur Deus homo， Cur Deus homo. 为什么上帝成为人？ Mengapa Allah menjadi 为 manusia? 了成全上帝的公义， Karena untuk menggenapi keadilan kebenaran dari Allah. 付我们欠上帝圣洁的债， Dia mau membayar hutang kesucian kita kepada 我们 Allah. 得救了。 Kita diselamatkan. 所以债不是付给魔鬼， Maka hutang bukan dibayar kepada setan. 我们不是因为魔鬼拥有我们，而现在从魔鬼手中出来。 Kita bukan karena iblis memiliki kita maka sekarang kita dilepaskan dari tangan si iblis. 耶稣带我们负债，魔鬼不得不放开我们，我们归向上帝。 Tetapi karena Yesus yang telah membayar hutang kita kepada Allah, maka iblis tidak bisa tidak melepaskan kita. 所以在启示录5章8节里面， Oleh karena itu dalam Wahyu pasal 5 ayat ke-8  耶 mengatakan, 稣用自己的血， Yesus dengan darahnya sendiri 各国、各族、各方、
各民中间把人买来，使他们归向上帝。 Dia telah menebus segala manusia dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa itu untuk kembali kepada Tuhan. Paulus mengatakan, 你们是重价买回来的， kalian adalah yang telah ditebus dengan harga 在 yang 你们 mahal. 的身体上要荣耀上帝。 Oleh karena dalam tubuhmu harus memuliakan 这 Tuhan. 个是教义上安瑟人所做的最大的贡献。 Inilah kontribusi terbesar di dalam doktrin yang dilakukan oleh Anselmus. 当然，有人批评安瑟伦， Sudah barang tentu ada yang mengkritik Anselmus. 说这个跟圣经还有违背的地方。 Mereka mengatakan ini masih ada yang bertentangan dengan Alkitab. 圣经说，上帝差遣耶稣是为了爱我们，才救我们出来的。 Karena Alkitab mengatakan Allah demi mengasihi kita maka mengaruniakan Yesus baru untuk menyelamatkan kita. 为什么变成为了满足上帝的公义才我们救出来呢？ Lalu mengapakah akhirnya dikatakan demi memuaskan keadilan daripada Tuhan baru kita diselamatkan? 这件事情我们不能怪安瑟伦， Untuk hal ini kita tidak bisa menyalahkan Anselmus. 用义满足上帝是对的， Dengan keadilan kebenaran memuaskan Tuhan itu benar. 用爱拯救我们也是对的。 Dengan kasih menyelamatkan kita itu juga benar. 从两方面来看， Dari kedua sisi kita melihatnya. 上帝爱我们，赐下耶稣基督。 Allah mengasihi kita mengaruniakan Yesus 耶 Kristus. 稣为我们付清了义的债，我们才能得救。 Yesus telah membayar hutang keadilan kepada Allah baru kita bisa 两 diselamatkan. 方面是不能分开的。 Kedua hal ini tidak bisa 你 dipisahkan. 不能因为耶稣满足了上帝的义的要求，就忽略了上帝救我们是为了爱的缘故。 Kita tidak bisa karena untuk memenuhi Yesus telah membayar hutang keadilan kebenaran kita kepada Allah untuk kita melalaikan Allah menyelamatkan kita demi kasih. 我们也不能说因为上帝爱我们救我们，就不必讨论到我们要还债的事情。 Dan sebaliknya kita juga tidak bisa mengatakan Allah mengasihi kita maka menyelamatkan kita maka kita tidak perlu lagi mendiskusikan bahwa ada hutang keadilan kebenaran yang harus dibayarkan kepada 感 Allah. 谢上帝， Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. 奥古斯丁以后500多年， 500 tahun kemudian setelah Agustinus, 安瑟伦解决了问题， Anselmus telah menyelesaikan masalah. 整个基督教的信仰更新了， Maka iman kepercayaan dalam kekristenan keseluruhannya telah 我 diperbaharui 们对圣经的真理了解了。 sehingga kita boleh mengerti akan kebenaran di dalam Alkitab. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 借着耶稣拯救我们， Melalui Yesus telah menyelamatkan kita. 感谢耶稣， Kita bersyukur kepada 为我 Yesus 付了这么大的代价。 telah membayar harga yang begitu besar untuk kita. Kita bersyukur kepada 我 Allah. 今天罪足， Hari ini kita milik 我 Tuhan. 享受耶稣完成的救恩， Kita boleh menikmati keselamatan yang telah digenapi 我 oleh 也 Yesus. 继续享受上帝拯救我的爱。 Dan kita juga terus akan menikmati kasih yang Allah berikan demi menyelamatkan kita itu. Orang yang milik Tuhan. 除此以外， Selain daripada ini, 安瑟伦有第二个贡献， Anselmus mempunyai kontribusi yang 这个 kedua. 不是为基督徒的， Ini bukan untuk orang 是 Kristen, 为非基督徒的需要。 tetapi demi kebutuhan orang non-Kristen. 安瑟伦的第二的大贡献是什么呢？ Apakah kontribusi kedua yang terbesar dari Anselmus? 在副教修上的贡献。 Yaitu kontribusi dalam hal apologetika. 什么是副教修呢？ Apa yang disebut dengan 要 apologetika 保卫真理， adalah untuk membela kebenaran, 抗辩错误。 untuk menentang 这 kesalahan. 个是教会两大功用的一个。 Ini merupakan salah satu dari dua fungsi gereja. 教会的功用保守基督教的信仰， Fungsi daripada gereja adalah memelihara iman kepercayaan orang 对 Kristen 教会内部的人一个坚固的工作。 dan melakukan hal-hal yang memperteguhkan iman jemaat yang ada di 教 dalam. 会第二个大的责任是什么？ Apakah tanggung jawab yang kedua dari gereja yang besar itu? 攻退仇敌， Yaitu untuk menolak, menentang kepada 指出 musuh, 他们的错误， menunjukkan kesalahan 把 mereka 真理保守的好好。 dan mempertahankan dengan baik kebenaran itu. 这个是对外的， Ini yang terhadap luar, 这个是保护的， ini yang bersifat 这 melindungi. 是信仰的征战。 Ini adalah peperangan dalam hal iman. 一方面是 defending our faith, Di satu sisi kita mempertahankan iman, preserving our belief； kita memelihara iman kita. 另外一方面是 attack those who oppose。 Dan sisi yang lain kita menyerang orang-orang yang menentang kepada 我们 Tuhan. 要打退仇敌， Kita harus menyerang si musuh. 保守信仰。 Kita memelihara iman kita 基督徒的信仰可以被建立在真理的上面。 sehingga iman kepercayaan orang Kristen boleh dibangun di atas kebenaran 所以这一 Tuhan. 方面叫做 apologetic。 Dan ini yang disebut sebagai 那么 apologetika. 安瑟伦的 apologetic 到底他贡献在哪里呢？ Lalu di manakah kontribusi dari Anselmus dalam hal apologetika 他要 ini? 向还没有信主的人证明上帝是存在的。 Dia mau membuktikan kepada orang-orang non-Kristen bahwa Allah itu ada. 基督徒不但相信上帝的存在， Orang Kristen bukan saja percaya bahwa Allah itu ada, 基督徒更
相信上帝的恩典， Orang Kristen lebih lagi percaya akan anugerah 进 Tuhan. 入享受上帝的保护。 Orang Kristen menikmati pemeliharaan dari 基 Tuhan. 督徒接受上帝的供养， Orang Kristen menikmati kecukupan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. 上帝用他的真理牧养我们， Maka dengan kebenarannya Allah menggembalakan kita. 上帝用他的爱照顾我们， Dengan kasihnya Allah memelihara kita. 上帝用他的圣灵保守我们。 Dengan roh kudusnya Allah melindungi 我 kita. 们感谢上 Kita 帝。 bersyukur kepada Tuhan. 但是那些不信主的人， Tetapi orang-orang yang tidak percaya, 他说你信上帝， mereka mengatakan engkau percaya kepada Allah. 我怎么知道有上帝？ Bagaimanakah saya tahu ada Allah? 我怎么相信他存在？ Bagaimanakah saya bisa percaya dia ada? 你怎样说服我呢？ Bagaimanakah engkau bisa meyakinkan 有 saya 关于上帝存在， berkaitan dengan Allah itu ada? 圣经说本来已经显明在人心里了。 Alkitab mengatakan memang sebelumnya itu sudah nyata di dalam hati 换 manusia. 一句话说， Dengan kata yang lain, 每一个人生下来就知道上帝存在。 setiap orang yang dilahirkan mereka sudah tahu Allah itu ada. 那么为什么还需要证明呢？ Lalu mengapa masih harus dibuktikan? 这是多此一举。 Ini yang kelewatan kelebihan. Ini adalah kelebihan yang tidak perlu. Setiap orang tahu Tuhan ada. 每个人都知道上帝是存在。 Dan pada waktu engkau sengaja melawan Tuhan, 当你故意要抵挡上帝的时 engkau 候， mengatakan, di mana Tuhan? 你故意说上帝在哪里？ Buktikan. 你证明给我看。 Sebenarnya saya tahu Tuhan ada. 我知道，其实我知道上帝是存在。 Ini adalah kelebihan. 这个是多此一举， Ini adalah tidak perlu. 这个是不需要的。 Di dalam hatimu sedalam-dalamnya engkau mengetahui Tuhan ada. 在你的心深处，你就已经觉悟到上帝是存在的。圣经给我们真理。 Ini kebenaran yang diberikan Alkitab kepada kita. 当你跟不信的人辩论的时候， Ketika saudara berdebat dengan orang yang tidak percaya, 硬不承认心里面的声音。 mereka akan bersikeras tidak mengakui suara hati mereka. 无论如何，绝对否认他们已经知道了上帝。 Bagaimanapun juga mereka akan menyangkal Allah yang telah mereka ketahui sebelumnya itu. 他们勉强着你告诉我， Mereka memaksakan diri mengatakan, beritahukan kepada saya, 告诉我上帝存在， beritahukan kepada saya bahwa Allah itu ada, 证明给我看， buktikan kepada saya 使我可以相信。 sehingga saya bisa percaya. 其实这是多余的， Sebenarnya itu tidak perlu, 因为他早就知道有上帝， karena jauh sebelumnya dia sudah tahu ada Tuhan itu ada. 故意不承认上 Dia 帝，所 sengaja tidak mengakui 以 Allah, 他勉强你要证明给他 maka 看。 dia memaksakan diri bahwa engkau harus membuktikan kepada dia. 虽然如此， Meskipun demikian, 上帝在历史中间， di dalam sejarah 从耶稣没有降生以前380年， sejak 380 tahun sebelum Yesus dilahirkan, 就用一个很聪明的人，叫做柏拉图。 Allah telah memakai seorang yang sangat pintar yang bernama Plato, 再接下去，他的学生亚里士多德， dan selanjutnya muridnya yang bernama Aristotle. 他们用理性来证明上帝存在， Dengan rasio mereka membuktikan bahwa Allah itu ada. 所以就 apologetic 从非基督徒开始就已经有很大的成就了。 Oleh karena itu dari dalam hal apologetika itu dimulai daripada orang non-Kristen sudah banyak keberhasilan yang dicapai. 上帝是看不见的， Allah itu tidak kelihatan. 所以呢，苏格拉底说：“我相信有一位上帝， Maka Sokrates mengatakan saya percaya ada Allah ya. 这位上帝比我眼睛看见的还更高， Allah ini jauh lebih tinggi daripada yang mata saya bisa lihat. 这位上帝使我身体经验的还更高。” Allah ini lebih tinggi daripada yang bisa saya alami dalam tubuh ini. 不是用理性去证明上帝， Maka bukanlah dengan rasio kita membuktikan Allah. 不是用经验去感觉上帝， Bukanlah dengan perasaan atau pengalaman kita untuk merasakan 我 Allah. 们用超理性的 transcendental。 Tetapi dengan hal yang transenden ini, 超理性的感觉去体会上帝。 dengan yang melampaui rasio, melampaui perasaan ini kita melihat Allah. 所以这些人虽然不是基督徒， Maka orang-orang ini meskipun bukan Kristen, 苏格拉底在耶稣生以前400多年就有了， Sokrates sudah ada 400 tahun sebelum Yesus dilahirkan. 柏拉图在耶稣生以前380年就有了， Plato 380 tahun sudah ada sebelum Yesus 亚 dilahirkan. 里士多德在耶稣降生以前350年就有了。 Aristotle 390-an tahun sudah ada sebelum Yesus 三 dilahirkan. 个人都在耶稣降生以前450年到350年。 Dan ketiga orang ini sudah ada sebelum Yesus dilahirkan antara 450 sampai 350 tahun sebelum Yesus. 都是相信上帝的。 Mereka semua adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. 苏格拉底相信上帝， Sokrates percaya kepada Allah, 柏拉图相信上帝， Plato percaya kepada Allah, 亚里士多德相信上帝。 Aristotle percaya kepada Allah. 虽然他们的信仰
太多瑕疵， Meskipun iman mereka terlalu banyak kelemahan, 他们的认识不合真理， pengenalan mereka tidak selaras dengan 但他 kebenaran, 们都相信上帝。 tetapi mereka semua percaya kepada Allah. 孔子在耶稣以前500多年， Konfusius 550-an tahun sebelum 他 Yesus, 也相信上帝。 dia juga percaya kepada Allah. 老子在耶稣降生以前，差不多600年， Lao Tzu itu hampir 600-an tahun sebelum Yesus 他 dilahirkan, 们也相信上帝。 dia juga percaya kepada Allah. 他们不知道上帝是谁， Tetapi mereka tidak tahu siapakah Allah. 他们就说天 Mereka hanya mengatakan langit, 天。 langit. 中国人把天当作上帝， Orang Tionghoa menganggap langit sebagai Allah. 古代的哲学家说天降大任以示人也。 Dan orang kuno menganggap bahwa langit memberikan tanggung jawab besar kepada manusia. 这个天是代表看不见的上帝。 Dan langit ini mewakili Allah yang tidak 那 kelihatan 么 itu. 古人说的天， Dan langit yang disebut oleh orang kuno 现 ini, 在的人所说的神， tetapi orang sekarang mengatakan itu Tuhan 看不见的。 yang tidak 那 kelihatan. 么要怎样给人知道它存在呢？ Lalu bagaimanakah membuat manusia tahu bahwa dia ada? 人想的办法是用理性做工具来辩证上帝的存在。 Cara yang manusia pikirkan adalah memakai rasio untuk membuktikan keberadaan Allah. Dialektik daripada rasio menjadi alat untuk membuat argumen membuktikan keberadaan Allah. 但是圣经说不是， Tetapi Alkitab mengatakan bukan demikian. 凡是用人做本位， Setiap yang memusatkan pada diri manusia, 用人做出发点， yang menjadikan manusia sebagai 用 sumbernya, 人的理性做工具， yang menjadikan rasio manusia sebagai alat, 要用辩论做基础， mau menjadikan perdebatan sebagai 来 dasarnya 证明上帝存在的， untuk membuktikan keberadaan Allah 这 itu, 就是人本主义 itu semua adalah yang berpusatkan kepada manusia.（anthropocentricism）。这种人本的主义 Antroposentrisme ini 不是圣经的基础， bukan dasar Alkitab. 所以圣经没有讲过人证明上帝存在。 Maka Alkitab tidak pernah mengatakan manusia membuktikan Allah itu ada. 圣经告诉我们，上帝显明他的存在。 Tetapi Alkitab mengatakan Allah menyatakan keberadaannya. 不同在哪里 Di 呢？ manakah perbedaannya? 人以为自己有足够的理性，有足够的聪明，有足够的能力跟办法去把上帝证明出来。 Manusia mengira mereka mempunyai rasio yang cukup, kepintaran yang cukup, mempunyai cara yang cukup untuk membuktikan bahwa Allah itu 所以 ada. 产生了副教修许许多多的理论。 Oleh karena itu muncullah begitu banyak teori dalam hal apologetika 但是 ini. 上帝说不是如此， Tetapi Allah mengatakan bukan demikian. 上帝的存在不是你可以证明的。 Keberadaan Allah bukan engkau yang bisa 那 membuktikannya. 么你说上帝的存在是怎样使我们知道的呢？ Lalu engkau menanyakan bagaimanakah keberadaan Allah itu bisa membuat kita mengetahuinya. 上帝自己向我们显明， Allah sendirilah yang menyatakan dirinya kepada kita 他是存在的， bahwa dia itu ada. 所以不是人本的， Maka itu bukan 是 antropocentris, 神本的。 tetapi yang berpusat 那 kepada 我的 Allah, theocentris. 第二条我讲到的有关于这一个提到的安瑟伦提到的副教修， Dan yang kedua, kontribusi yang kedua dari Anselmus yaitu tentang apologetika yang diberikan oleh Anselmus 这 ini. 个不能更新我们的信仰， Ini tidak bisa memperbaharui iman 但是 kita. 给基督教有一个重要的责任，怎样向非基督徒显明上帝的工作。 Tetapi ini memberikan tanggung jawab yang penting bagi seorang Kristen bagaimanakah menyatakan pekerjaan Tuhan kepada orang yang belum 今 percaya. 天我提了一点，我就要结束了。 Hari ini saya menyinggung sedikit maka saya akan 因为 mengakhirinya 我 lagi. 安瑟伦的副教授思想是怎么建立起来的？ Bagaimanakah pemikiran apologetika daripada Anselmus itu dibangun? 他好像其实不一定， Dia sepertinya tapi belum tentu. 因为他没有清楚讲， Karena dia tidak mengatakannya dengan jelas. 人可以用理性作为工具去证明上帝的存在。 Bahwa manusia boleh memakai rasio sebagai alat untuk membuktikan Allah itu ada. 但他提出了历史上最重要的几个论证之一。 Tetapi dia mengangkat beberapa teori yang ada di dalam sejarah. 历史上证明上帝有4大最重要的理论。 Di dalam sejarah paling penting ada 4 teori yang besar yang membuktikan Allah itu ada. 第一 ，ontological argument； Yang pertama adalah argumen ontological. 第二 Ontological. ，cosmological argument； Yang kedua adalah argumen daripada cosmological. 第三
teleological argument。 Yang ketiga adalah argumen theological. teleological。第四 Yang keempat 叫做 moral argument。 Yang keempat adalah argumen moral, 我用中文讲给你听，本体论论证。 yaitu yang pertama argumen ontological, 第二，宇宙论论证。 yang kedua adalah argumen cosmological, 第三，目的论论证。 yang ketiga adalah argumen theological, 第四是道德论的论证。 yang keempat adalah argumen moral. 那这四个理论里面呢， Di dalam keempat argumen 我们 ini 看见很多伟大的人都有他们很精深的思想讲解这个卫教学的问题。 kita melihat banyak orang-orang yang agung yang besar, mereka dengan semangat yang mendetil membicarakan hal-hal ini, 特别在主前350年的时候， khususnya di zaman 340 tahun sebelum Masehi. 亚里士多德已经用5大方法来证明上帝是存在的， Aristoteles sudah dengan 5 cara untuk membuktikan Allah itu 但 ada, 他讲得不清楚。 tetapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. 亚里士多德有1500年， Dan 1500 tahun kemudian setelah 有 Aristotle, 一个基督徒叫做 Thomas Aquinas， ada seorang Kristen yang bernama Thomas 他 Aquinas. 重新把亚里士多德的宇宙论再把它发挥起来， Dia mengembangkan lagi argumen cosmological daripada Aristotle itu, 建立了5 ways to prove the existence of God， dan dia juga membangun 5 cara untuk membuktikan Allah itu 就 ada. 是变成自然神学最重要的根据。 Dan ini menjadi teologi natural yang sangat penting. 自然神学后来到了加尔文的时候就被推翻掉了， Dan teologi natural ini sampai kepada Calvin itu pun 但 ditumbangkan. 是那个时候虽然他是基督教界，他不是代表天主教，因为那个时候还没有改教，所以天主教、基督教还是一样的。 Dan pada waktu itu masih belum diadakan reformasi gereja, maka pada waktu itu Kristen dan Katolik itu masih sama. 那么阿圭那是什么时候呢？ Lalu pada zaman apakah Aquinas itu? 阿圭那是安瑟人以后，差不多180年， Aquinas itu berada kira-kira 180 tahun sesudah Anselmus. 所以从奥古斯丁 Maka dari Agustinus 500-600年以后，安瑟人 600 tahun kemudian Anselmus, 200年以后阿圭那斯， 200 tahun kemudian Aquinas. 这几个最大的头脑， Beberapa orang pemikir besar 他 ini, 们都要建立基督教的信仰， mereka semua mau membangun iman 无论 kekristenan, 是对内的， baik itu terhadap internal 对基督徒， bagi orang 对 Kristen 外的， ataupun bagi 对 eksternal 非基督徒， terhadap non-Kristen. 对基督徒的叫做神学信仰， Yang terhadap orang Kristen disebut sebagai iman teologi, 对非基督徒的叫做副教原理。 yang bagi orang non-Kristen yang disebut sebagai teori 那 apologetika. 么在安瑟门的时候， Dan pada zaman Anselmus, 第一个论证是他建立起来的。 teori yang pertama itu dia yang membangunnya. 200年以后， 200 tahun kemudian 5个其他的论证是阿圭那斯借着亚里士多德重新发挥的。 5 teori yang baru yang diajukan oleh Aquinas yang merupakan pengembangan daripada 5 cara daripada Aristotle. 这个不完整。 Dan ini masih belum 阿 sempurna 圭那斯以后大概300年， karena 300 tahun kemudian setelah Aquinas, 加尔文再更新，才把副教授的原理达到最高的地步。 Calvin melakukan pembaharuan lagi baru mencapai puncak daripada teorinya itu 我现在 semua. 只有提一件事情 Sekarang saya hanya mengajukan satu hal, ：ontological argument， yaitu argumen ontological. 谁发明的呢？ Siapakah yang mencetuskannya? 谁开始的？ Siapakah yang memulainya? 谁重要的呢？ Siapakah yang penting di sini? 安瑟勒姆斯。 Yaitu Anselmus. 安瑟勒姆说：“我们一定相信上帝的存在。 Anselmus mengatakan kita pasti percaya bahwa Allah itu ada. 上帝的存在不能推翻， Keberadaan Allah tidak bisa ditumbangkan. 上帝的存在是真的。 Keberadaan Allah itu memang 那 sesungguhnya. 么外邦人就问：那你怎么证明上帝的存在呢？ Lalu orang yang tidak percaya mengatakan bagaimanakah engkau membuktikan Allah itu ada? 安瑟伦说：我们每一个人都有本体论的知识。 Anselmus mengatakan bahwa kita semua mempunyai pengetahuan tentang ontological ini. 什么叫做 ontology？ Apa yang disebut sebagai 什么 ontologi? 叫做 ontological argument？ Apa yang disebut sebagai argumen ontological 为什 ini? 么 ontological argument
can prove the existence of God？ Mengapa argumen ontologikal ini bisa membuktikan Allah itu ada? 安斯伦怎么回答呢？ Bagaimanakah Anselmus 我们 menjawabnya? 脑里面就知道存在是真实的。 Di dalam otak kita semua mengetahui bahwa keberadaan itu memang sejati 那 adanya. 么小东西的存在我们看得见， Keberadaan sesuatu yang kecil kita bisa 更 melihatnya. 大的、更大的， Dan yang lebih besar dan lebih besar 一直 lagi. 上去，一直上 Dan 去。 terus naik lebih besar. 最大的存在 Keberadaan yang terbesar 不是我们看得见的小存在， bukan yang kita kelihatan yang keberadaan kecil itu. 最大的存在 Keberadaan yang terbesar 上帝的存在。 adalah keberadaan Allah. 所以他说，我们思想中间 Maka dia mengatakan di dalam pemikiran 我们 kita, 都有存在的观念。 kita semua mempunyai konsep 那 keberadaan. 么我们的存在最大的是哪一个存在呢？ Lalu keberadaan manakah yang merupakan pemikiran kita keberadaan yang terbesar itu? 神的存在是最大的， Yaitu keberadaan Allah itulah yang 因 terbesar. 为神成为最大的存在， Karena Allah menjadi keberadaan yang terbesar. 神也成为所有存在的源头， Dan Allah juga menjadi sumber daripada semua 又 keberadaan. 成为所有存在的根基。 Dan juga menjadi semua keberadaan punya fondasi. 上帝是最大的存在。 Allah itu merupakan keberadaan yang 那么他 terbesar. 讲一句很重要的话： Dan dia mengatakan satu kalimat yang sangat penting. 最大的存在， Keberadaan yang 因为 terbesar. 它是最大的， Karena dia adalah yang 所以它 terbesar. 不可能不存在。 Maka tidak mungkin tidak ada. 所以没有比最大的更大的那一个最大的存在本身，一定就是存在的。 Maka tidak mungkin ada yang lebih besar daripada keberadaan yang terbesar itu. Maka keberadaan yang terbesar itu pasti ada. Nothing greater than the greatest, Tidak ada yang lebih besar daripada yang terbesar. and the greatest of all who exist must exist himself. Dan terbesar daripada semua yang ada itu pasti ada dalam sendirinya itu. 上帝是一切存在最大的存在， Allah itu adalah keberadaan terbesar daripada semua keberadaan. 所以最大的怎么不存在呢？ Lalu bagaimanakah mungkin yang terbesar itu tidak ada? 最大的跟存在是不能分开的。 Karena terbesar dan keberadaan itu tidak bisa dipisahkan. 上帝是存在的， Maka Allah itu ada. 在这方面他完全不是用圣经来显明， Dalam hal ini sama sekali dia memakai ayat Alkitab untuk 他用 menyatakannya. 理性来证明。 Tetapi dia membuktikannya dengan 结果 rasio. 在整个世界历史中间， Dan di tengah-tengah semua sejarah ini, 安瑟人的这个上帝本体论的存在证明， dan di dalam teori ontologikal daripada keberadaan Allah yang dicetuskan oleh Anselmus ini, argumen ontological untuk membuktikan Allah berada， 安瑟人是全世界历史最重要的人。 dalam hal ini Anselmus merupakan orang yang terpenting di dalam seluruh sejarah. 今天我差不多讲到这里，我就要结束了。 Kira-kira sampai di sini hari ini saya akan 我 mengakhirinya. 把四项提出来， 4 hal yang saya akan ajukan 第一 lagi. 样 ontological argument， Yang pertama adalah argumen ontologikal. 第二样 cosmological argument， Yang kedua adalah argumen kosmologikal. 第三样 teleological argument， Yang ketiga adalah argumen teleological. 第四样 moral argument。 Yang keempat adalah argumen moral. 这四大论证， Keempat argumen ini, 所有重点的人都不一样， orang-orang yang 本定 penting itu 你的 berbeda. 不一样的。 Mereka 但 berbeda. 对非基督徒他有兴趣， Bagi orang non-Kristen mereka tertarik untuk 对 hal 基督 ini. 徒我们不需要，因为我们知道上帝存在， Tetapi bagi orang Kristen mengatakan kita tidak perlu karena kita tahu Allah itu ada. 不必用论证， Kita tidak perlu 因 pakai 为我们 argumen. 良心的深处就知道上帝存在。 Karena dari kedalaman hati nurani kita tahu Allah itu ada. 以后我要继续跟你们解释这四大论证在历史上的工作。 Saya akan menjelaskan di kemudian hari tentang 4 argumen ini yang terus bekerja mempengaruhi dalam sejarah. 四大论证归纳起来 Keempat argumen ini kalau kita rangkumkan, 叫做 natural theology。 itu yang disebut sebagai teologi 那 natural. 么，是不是用 natural theology 可以牵涉到 supernatural God？ Lalu apakah dengan teologi natural itu bisa berkait dengan Allah yang supranatural itu? 上帝创造自然， Allah menciptakan alam semesta. 上帝就不是自然。 Oleh karena itu Allah pasti bukanlah alam. 上帝创造了物质， Allah menciptakan materi. 上帝就不是物质。 Maka Allah pasti bukan 那 materi. 我用自然界去证明超自然的上帝，可能吗？ Lalu apakah mungkin dengan dunia alam ini saya membuktikan Allah yang supra alam? 这是很好笑的事情。 Ini merupakan hal yang sangat lucu. 你用你做梦里面想的东西来找世界上你四周的人
他在哪里？你找不到。 Kalau dengan yang kau pikirkan dalam mimpimu engkau akan mencari orang yang dalam dunia apa yang mereka kerjakan itu, tidak mungkin kau akan menemukannya. 做梦的世界是另外一个世界， Dunia mimpi saudara adalah dunia yang lain. 你或做的世界是现在的世界， Dan dunia nyata sekarang saudara ini adalah dunia yang saudara hadapi. 没有关联的。 Tidak ada kaitannya dengan dunia mimpi. 自然跟超自然有没有关联？ Lalu apakah ada kaitannya alam dan supra alam? 有， Ada. 因为自然是超自然的上帝所造的， Karena alam itu diciptakan oleh Allah yang supra alam. 所以自然跟超自然的关系是造的关系。 Dan oleh karena itu hubungan alam dan supra alam ini adalah hubungan penciptaan. 上帝没有创造世界， Jikalau Allah tidak menciptakan dunia, 世界就不存在。 maka dunia itu tidak ada. 所以这个创造是产生其他创造的根基。 Maka keberadaan ini menjadi dasar daripada semua penciptaan. Keberadaan Allah menjadi dasar yang berada keluar daripada penciptaannya. Nah, 现在你要证明上帝存在， Sekarang saudara mau membuktikan Allah itu ada 你要用被造的世界去反证它是创造的存在。 dengan dunia yang diciptakan ini. Saudara mau membuktikan keberadaan Sang Pencipta? 有资格吗？ Apakah saudara berhak? 没有资格， Tidak. 因为被造的世界是被造的， Karena dunia yang diciptakan adalah dunia ciptaan. 被造的世界是有限的， Dunia ciptaan ini terbatas. 创造的上帝是造物者， Allah pencipta adalah Sang Pencipta itu sendiri. 创造世界的上帝是无限的。 Allah yang menciptakan dunia ini itu yang tidak terbatas. 所以自然神学已经受了太大的限制了， Maka teologi natural telah mendapatkan keterbatasan yang terlalu besar. 要突破这个限制去了解上帝。 Hendaklah kita menerobos. Engkau menghendak melalui dunia natural yang terbatas untuk tembus ke dalam dunia yang Tuhan Allah pencipta yang tidak terbatas, itu tidak mungkin. 所以呢，这是范围限制矛盾是不可能的。 Maka inilah keterbatasan lingkup kita dan konflik konflik yang terjadi. Ini tidak mungkin kita bisa 所以呢 membuktikan. 自然神学本身就是一个死路一条。 Maka teologi natural itu memang menemui jalan buntu. 那这一件事情什么时候才看到呢？ Lalu dalam hal ini kapankah itu ditemukan? 到了加尔文才看到， Sampai ke zaman Calvin baru 也 ditemukan. 就是从安瑟勒米后要再过500年。 Yaitu 500 tahun lagi setelah 你的 Anselmus. 基督教的信仰是这么艰难的， Saudara melihat iman kekristenan itu begitu sulit. 所以很多基督徒以为他明白圣经，他做礼拜，他参加很久了，这乱讲一场。 Maka banyak orang Kristen khotbah berikut lama sebagainya, itu semua adalah 我要 ngawur. 你们好好、非常耐心、好好谦卑学习真理。 Saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dengan kesabaran, dengan rendah hati belajar akan 这 kebenaran. 里几千个人去参加 seminar、参加神学讲座的人只有几百个人。 Di antara ribuan orang yang ada di sini yang mengikuti seminar teologi itu yang hanya beberapa ratus orang saja. 不神学的人只有几十个人。 Orang yang mau belajar teologi itu hanya beberapa puluh 所以 saja. 我们的信仰实在还是非常的疲弱，非常的细小。 Maka iman kita masihlah sangat lemah dan kecil. 好，下一次我再讲的时候， Dan berikutnya ketika saya menyampaikan hal 慢 ini 慢 lagi, 分析这四大论证。 saya akan menguraikan lagi dengan seksama tentang 4 argumen 你注意一 ini. 句话，四大论证全部加起来是很有限的， Saudara perhatikan kalimat ini bahwa keempat argumen ini ditambahkan itu masihlah sangat terbatas. 方法是不够的， Cara itu tidak cukup. 基础是错误的。 Dasar itu sudah salah. 从安瑟勒米以后， Dari sejak 有 Anselmus Aquinas， itu Aquinas. 从 Aquinas 以后， Dari sejak 再 Aquinas 加上300年， ditambah lagi 300 tahun 才到了马丁路德加文的时代。 baru sampai ke Martin Luther dan 到 Calvin. 了加文的时代， Sampai ke zamannya Calvin 完全更新过来。 barulah dilakukan 好 pembaruan 我再 secara 提这 sepenuhnya. 四个 ontological argument、 Argumen ontological, cosmological argument、 argumen cosmological, teleological argument， argumen teleological, 最后 moral argument。 yang terakhir argumen moral. 求主给您耐心等候，直到听完一切。 Kiranya Tuhan memberikan kesabaran kepada saudara untuk mendengarkan kesemua daripada khotbah ini. 我们低头祷告， Mari kita berdoa. 我们请一范牧师上来 Pendeta Ivan pimpin 带 kita, 领我们做一个祷告， pimpin kita 然 dalam 后我们 doa. 就站起来一同念《使徒信经》。
Bapa di surga, kami bersyukur 我们在天上的父，我们感谢你， di dalam sepanjang sejarah Tuhan memberikan orang-orang yang penting 在历史当中，你赐给了我们重要的人物， untuk mempertahankan kebenaran dan mengajar kami untuk setia kepada kebenaran. 来维持真理，来教导我们真理。 Hari ini kami bersyukur karena kami boleh belajar 我们今天感谢你，因为我们可以学习， dan mempelajari banyak hal yang berharga yang kami dapatkan dari orang-orang kudus sepanjang sejarah. 我们在历史当中所有的圣徒当人物当中，我们学了很宝贵的功课。 Kami bersyukur untuk pergumulan Anselmus dan teologinya bagi gereja di zaman ini. 我们为安瑟伦的挣扎，在神学方面的挣扎，我们为你的教会来感谢。 Kiranya Tuhan juga boleh memberikan rasa syukur di dalam hati kami. 求主也把感恩的心放在我们的心。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。